ingenious ya, untuk menambahkan nilai projek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video kali ini berhubung dengan kerja-kerja pembinaan di tapak-tapak pembinaan projek dalam konteks pematuhan alam sekitar, dan tajuk kita hari ini juga menghalusi apa yang dipanggil kawalan, hakisan dan pemendapan ataupun erosion and sedimentation control. Dan saya mengambil intipati dan juga kandungan topik ini dari merangkumkan keseluruhan syarat-syarat dan terma-terma kelulusan EIA overall. Saya rangkumkan supaya ia menjadi panduan untuk construction works, dan pelbagai jenis construction saya rangkumkan ya. Baik, untuk video ini kita akan melihat best management practice ya, berhubung dengan ESC ini, erosion and sedimentation control, di mana kita akan melihat kehendak BMP, iaitu supaya kita mengurangkan kerja-kerja pembersihan dan juga meratakan tanah. Inilah perkataan grading itu, meratakan. Merata bagaimana? Kita akan lihat nanti. Sebelum kita teruskan, saya mohon sahabat-sahabat, saudara-saudara Islam saya di mana saja berada, sekiranya telah berada dalam masjid untuk solat Jumaat, sedang mendengar khutbah Jumaat, atau sedang menghadiri mana-mana sesi kuliah tazkirah oleh para alim ulama, tolong off video ni, dengar yang tu, selepas tu baru sambung. Saya doakan semua jannatun na'im. Baik, let's take a look at our next slide. Dalam salah satu amalan yang dipanggil best management practice untuk sektor pembinaan, saya perlu tekankan, saya minta maaf, saya memang cara saya menyampaikan ilmu bukan dengan membaca buku teks atau membaca slide. Saya pick yang mana mustahak ya. Nampak? Saya dah boldkan merah. Apa dia? Perlu mengelak dari kerja-kerja pembersihan. Kerja pembersihan ni apa? Menebang pokok, menolak tanah-tanah yang ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tak kiralah tanah itu bekas ladang kelapa sawit atau bekas ladang getah atau hutan prima, hutan sekunder, hutan tertiary, ya, tak kira. Apa yang kita perlu elak? BMP, Best Management Practice, menasihatkan, menyarankan semua contractors pembinaan yang nak buat land clearing ini supaya menghindarkan daripada buffer, stream buffers, iaitu penebat kawasan alur air ataupun sungai. Kita akan lihat lebih detail lepas ni. Mengelak juga daripada melakukan clearing di tapak-tapak ataupun kawasan-kawasan pemeliharaan dan forest conservation, yang ini hutan simpanan, dan mengelakkan juga tanah lembap, wetlands ataupun marsh, termasuklah paya darat. Ini semua wetlands. Di kawasan ini disarankan supaya tidak membuat land clearing ataupun grading, hendaklah ditinggalkan ya. Kita melalui sekelilingnya atau pasang bridge mungkin boleh. Itu pun lihat bagaimana kesan kepada alam sekitar, tanya EIA Consultants. Mengelakkan juga mata air, tempat keluar mata air dari gunung yang menjadi air terjun akhirnya dan menjadi sungai selepas itu, dan juga apa dipanggil seeps. Seeps ni adalah lazimnya, perkataan seeps ni bukan mata air dari gunung.
perkataan SIPS ini digunakan lebih mewakili kepada kawasan-kawasan tanah rendah di mana paras air bawah tanah dia memang dah hampir-hampir permukaan tanah, dan kadang-kadang disebabkan keadaan alam semula jadi itu berlaku rekahan pada tanah, dan dengan mudah kita melihat air bawah tanah itu keluar tetapi bertakung. Ya, dia bertakung. Kadar dia keluar sebagai air kolam itu tadi, dan kadar resapan mungkin imbang, jadi dia tidak mengalir. Inilah dia panggil SIPS. Dia evaporate, dia keluar daripada bawah tanah menjadi air dalam bentuk kolam yang kecil sedikit saja, tetapi dia tidak keluar melimpah hingga menjadi sungai kerana ia berada dalam satu kawasan saturated ataupun tanah yang tepu dengan air yang kita panggil air bawah tanah. Ya, ini mungkin. Dan biasanya orang-orang dulu nak buat perigi tanah macam ni, cangkul sedikit dah dapat air yang ditakung. Itulah dia panggil perigi untuk orang tua-tua dulu. Dan juga kita perlu mengelakkan jenis-jenis tanah yang senang terhakis. Ada penjenisannya. Granite tak sama dengan limestone, tak sama dengan clay, tak sama dengan beberapa lagi jenis profil tanah. Ini juga nak kena faham, dan juga mengelakkan daripada buat land clearing ataupun grading di kawasan-kawasan semula jadi yang memang dah ada cerun yang sangat steep, di mana ia merupakan kejadian semula jadi ataupun geological movement semula jadi yang mungkin yang lazimnya berkaitan dengan plate tectonic, di mana terbentuknya gunung ganang, ya, dan ia merupakan dua jenis batu yang berbeza, gelinciran, ya. Baik, ini juga steep slope yang semula jadi ini dielakkan, dan lain-lain environmental features ini termasuk mungkin kawasan itu menjadi bird sanctuary, misalnya memang burung-burung migratory species of birds, ya, yang akan singgah kawasan hutan itu di atas pokok-pokok situ untuk 1 minggu, 2 minggu atau sebulan, kemudian meneruskan perjalanan ke negara lain disebabkan perubahan cuaca, perubahan musim. Dan ini juga ada berlaku tak banyak di negara kita. Negara kita ni ada spesies burung yang berpindah-pindah, nomads. Ini memang ada migratory species, tapi kurang diberi perhatian, kecuali raptor, tak silap saya, yang singgah di Port Dickson. Itu juga migratory species. Tempat dia singgah itu, projek proponen kena kenal pasti dekat mana tempat itu. Elakkan daripada membuat land clearing yang mengakibatkan penebangan pokok dan kemusnahan ekosistem di situ. Ini juga, ya, di antara environmental features. Yang lainnya air terjun, hot spring, air panas, ini juga environmental features. Ataupun air panas ni mungkin keluar gas yang dalam bentuk steam, dalam bentuk wak panas, dipanggil guys. Ini juga jangan buat land clearing kat situ ataupun grading. Dan juga kawasan storm water infiltration areas. Yang ini menarik. Bila kita sebut storm water infiltration areas, ini storm water adalah air larian hujan, air hujan yang dah turun dan dia meresap ke dalam bawah tanah. Ini saya yakin dia berhubung kait dengan water catchment area. Storm water infiltration ni penting kepada environment kita, ada catchment area dalam kawasan legah itu, di mana ia merupakan storm water infiltration. Tapi di sini disebut storm water infiltration, tidak sebut rain water infiltration. Ini ada catch. Beza kan storm water dengan rain water. So dalam BMP construction sector ini, kalau ada di kawasan tapak itu di mana storm water boleh meresap ke dalam tanah, ini maksud dia, elakkan daripada melakukan pembersihan dan grading.
tak sama dengan rainwater yang turun di catchment area. Itu rainwater turun, meresap, masuk tasik, masuk catchment area sebagai air minuman manusia. Tapi ini storm water infiltration di tapak-tapak pembinaan. Sekiranya ada, telah dikenal pasti apabila hujan, air larian hujan akan mengalir ke situ dan meresap ke bawah tanah sebagai inlet ke dalam tanah. Siapa tahu ni? EIA Consultant. Perlu diingatkan dalam you punya baseline study, prediction, juga mitigation measures perlu highlight. Satu perkara lagi, limits of disturbance. Ini kita akan lihat. Kita akan tengok dulu the next slide. Ini yang kita akan buat. Baik, yang dipanggil grading works ni apa? Kalau you perhatikan video ini, ia melibatkan kawasan tanah rendah sehinggalah tanah tinggi. Grading work ni tidak semestinya di puncak-puncak bukit. Di tanah rendah juga ada grading kerana perlu diratakan tanah. Bergantung kepada design ataupun reka bentuk projek berkenaan. Sekiranya reka bentuk projek berkenaan berkehendakkan meratakan tanah sehingga ke atas bukit ini, sebagai contoh, beratakan sampai ke atas bukit ini, kerana apa? Kerana mungkin di bukit ini akan dibuat mungkin clubhouse atau rumah-rumah atau tempat-tempat riadah atas bukit. Bergantung kepada projek proponen ini. Saya tak tahu design dia apa. Jadi yang ini tidak rata. Lihat, kalau tidak rata macam ni, construction tak boleh nak masuk, tak boleh nak akses. Bila tidak rata, machine piling nak masuk, tak boleh nak letak bahan-bahan binaan, lori-lori nak angkut bahan-bahan binaan sampai ke atas bukit pun tak boleh. So, sebab itu penting, perlu diratakan. Ratakan ini, itulah maksud perkataan grading. Ya, nampak? Level base. Dan grading ni juga menyediakan satu tapak ataupun dipanggil foundation bagi sesuatu pembangunan. Dan tujuan grading ini juga mungkin untuk membuat jalan raya untuk naik ke hilltop ini. Dan kerja-kerja grading ni juga bukan saja dalam construction tetapi juga dalam agriculture. Kita buat deforestation untuk mewujudkan ladang-ladang kelapa sawit. Ini semuanya melibatkan kerja-kerja pembersihan hutan dan grading, ya. Dan juga untuk domestik, mungkin landscape. Kita nak buat landscape di rumah, nak ratakan tanah, itu nama grading, ya. Dan juga yang penting dalam construction, grading dilakukan dengan tepat bagi apa? Saliran perparitan, di mana di situ gradient, angle gradient itu mengambil peranan yang penting. Dan gradient itu telah pun biasanya dicapai sewaktu kerja grading dibuat. Kerja meratakan itu dibuat bagi menampung, bagi membolehkan ceronan aliran air itu di satu angle yang telah ditetapkan oleh project designer, oleh architect, oleh structural engineer dan sebagainya. Kerja grading itu penting. Dan ini juga dipanggil subgrade ataupun contouring. Ini semua terminologi lah. Contouring ni lebih architectural. Nak contourkan tempat itu ikut design yang ingenious, ya, untuk menambahkan nilai projek tersebut, melibatkan kerja-kerja grading di tahap yang lebih tinggi dari segi precision grading worknya, atau boleh saya sebut precision civil engineering work. Ini semua di antara yang kita perlu tahu. Inilah maksud grading. Okey, boleh, ya? Bila dah faham maksud grading, kita tengok BMP. Nampak?
BMP kata apa? Di antara tempat-tempat yang kita jangan musnahkan, jangan tumbangkan pokok, jangan clearkan atau jangan bersihkan atau jangan ratakan adalah tempat-tempat di mana ada penampan sungai. Dalam bahasa Inggeris yang dia panggil stream buffers. Tapi kalau dalam civil engineering, tak silap saya, mereka sebut perkataan riparian buffers. Apa dia riparian buffers? Kita tengok video ini. Okey, itulah dia. Apa stream buffers yang ni? Nampak? Pokok-pokok ditanam sebagai penebat kawasan yang dibangunkan ini. Ini kawasan dibangunkan dan ini adalah sungai. Ya, contohlah ini kawasan dibangunkan, satu apartmen, satu kondominium dekat sini. Dan penebatnya di antara kawasan sungai dengan kawasan penempatan atau kawasan pembangunan, terutama semasa dia mula-mula dahulu dibuka tempat ini untuk pembangunan, pokok-pokok pinggir sungai ini dipelihara sehinggalah ke hari ini oleh pemaju ini. Namun sungai ini bukan tanggungjawab mereka, tetapi kalau kita lihat sungai ini dah mula cetek disebabkan pemendapan hasil daripada hakisan-hakisan yang datang dari pembangunan. Ya, so yang ini ada sedikit contradicting dari segi peranan siapa ini. Sebab pembangunan adalah daripada aktiviti manusia yang daripada pelbagai entiti. Industri pun ya, agriculture pun ada melepaskan mendapan, construction pun ada melepaskan mendapan, penempatan manusia juga ada melepaskan mendapan, jalan-jalan raya, tanah-tanah lapang, semua ada melepaskan bahan-bahan yang dihakis sebagai bahan mendapan dalam sungai. Ini jadi isu ya. So ini konflik dia. Saya tak nak bincang yang itu. Baik. Tujuan buffer stream ni nampak. Buffer ni zon penampan. Kalau dalam bahasa Melayu yang lazim kita pakai adalah zon penampan sungai. Tujuan dia adalah untuk intercept, menghadang atau menangkis. Kalau saya silap bahasa saya, tolong betulkan. Apa dia? Sedimen yang datang daripada darat. Aliran air hujan atau apa-apa tumpahan air, limpahan air dari darat sebelum memasuki sungai, sekiranya melalui zon-zon penampan ini, mereka bahan-bahan ini akan diperangkap oleh zon-zon penampan. Lebih tebal zon-zon penampan itu, lebih banyak ia boleh perangkap, lebih banyak akses nutrients yang dia boleh perangkap. Nutrients pun kena tangkap. Yes. Berlebihan nutrients yang masuk ke dalam sungai akan menyebabkan satu keadaan yang dipanggil eutrophication. Ia tidak bagus untuk sungai. Tidak bagus untuk aquatic life, ikan-ikan, anak-anak ikan, plankton dan sebagainya. Not good at all untuk bahan-bahan hidupan air kerana excess nutrients. Di mana tempat yang banyak menghasilkan excess nutrients? Kawasan ladang-ladang pertanian, di mana kawan-kawan kita menabur atau melepaskan baja berlebihan. Excess nutrients ini, sekiranya ada zon penampan, ia akan
ditangkis oleh zon penampan ini. Maksudnya zon penampan ini akan meresapkan excess nutrients. Zon penampan paling baik mangrove, bakau, paya bakau darat atau paya bakau pinggir sungai atau paya bakau air masin. Bakau saya bersemangat bila sebut bakau ni, saya cukup soft spot dengan bakau. Bakau dah ada research paper saya baca, boleh absorb boron. Boron susah nak treat. Siapa yang belajar ataupun competent person wastewater treatment plant atau industrial effluent treatment system tahu boron susah nak treat. Tapi akar pokok bakau dia absorb boron. Itu cerita lain. Maybe dalam wastewater treatment plant nanti kita cerita tu. Apa lagi? Pesticide dalam agriculture paling banyak melepaskan apa dia? Racun serangga, racun rumpai di especially kawasan pertanian dan juga kawasan perumahan. Dengan adanya zon penampan itu utama sekali, pokok-pokok bakau akan menerima dan meresap lebihan-lebihan racun-racun makhluk perosak, racun-racun rumpai ini dari memasuki sungai. Nampak tak betapa pentingnya pokok bakau? Saya tak dapat explain ni sebelum ini sebab tak ada peluang. Sekarang saya buat video ni berpeluang saya nak explain kenapa saya melihat paya bakau itu sangat penting sebagai buffer zone. Dan dipanggil juga riparian ataupun riparian buffers ini, mengurangkan dengan itu mengurangkan excess nutrients ini dan lain-lain pencemar ini dari memasuki air sungai di peringkat bukan surface permukaan, bawah permukaan air. Bawah permukaan air ini aquatic life. Kalau heavy metal masuk dalam air ini, plankton terkena heavy metal, plankton dimakan oleh anak ikan, anak ikan dimakan oleh abang ikan, dimakan oleh bapa ikan. Lama-lama heavy metals dan juga lain-lain termasuk DDT, termasuk dioksin dan sebagainya, termasuk mikroplastik akan berkumpul dalam tisu-tisu hidupan air ini, terutama sekali ikan. Dan apabila ikan itu besar, lebih banyak dia makan dalam food chain itu, maka kandungan bahan-bahan pencemar ini dalam tisu ikan ini bertambah. Masalahnya, daripada kajian yang saya dapat ikuti dan baca juga, heavy metals apabila masuk dalam tisu ikan, dia boleh masuk tapi tak boleh keluar. Ini yang lazim marine biologist ataupun ecologist sendiri menggunakan perkataan bioaccumulation ataupun biomagnification. Tolong terjemah dalam bahasa Melayu. Baik, ini sebab apa? Tidak ada zon penampan. Ini risiko pada air sungai. Dan ia memberikan satu habitat. Saya lalu dekat sini dengan drone. Beberapa jenis burung dah terbang, termasuk bangau. Lalu depan drone, nasib baik tak langgar drone. Saya takut juga. Dan dalam riparian buffer ini ataupun stream buffers ini, dah tahu dalam bahasa Melayu, zon penampan sungai ini macam-macam kehidupan. Ada monyetnya, ada buayanya, ada katak dan lain-lain, jangan ceritalah. Tapi katak sini melompat tak jauh sangat. Lain-lain, serangganya, ularnya. Yang saya tak pernah jumpa komodo. Yang itu mungkin bukan habitat dekat Malaysia, itu mungkin Papua New Guinea. Yang itu saya tak jumpa lagi, tapi lain-lain ada. Cuma populasi mereka ini perlu diberikan perhatian supaya dia tidak menjadi konflik, space konflik dengan manusia, kerana di belakang ni dah kawasan perumahan ni. Ini apartmen ni. Dan ini kondominium. Dan ini saya tak tahu macam mana zon penampan ini, tapi ianya balance. Sebab apa? Di sini ada orang asli, aborigines. So dekat situ ada dia dapat kata orang imbangan. Cuma kualiti air sungai ini sangat tinggi suspended solids. Tolong perhatikanlah warna dia. Bila suspended solids tinggi, ini air daripada hulu, air ni baru surut, hampir surut habis ini. So you bayangkan
Sebelah kanan gambar ni, kawasan rumah-rumah kampung yang dah lama tau. Apabila hujan lebat sedikit di rumah mereka akan banjir. Kerana apa? Volume, retention volume sungai ini makin berkurangan. Kerana apa? Mendapan. Ini satu kesan mendapan, ya. Dan juga nampak, mengurangkan bila ada riparian buffer ini ataupun penampan sungai ini, erosion akan kurang. Sebab itu dalam projek-projek pembinaan, tapak-tapak projek pembinaan, kalau boleh lebih tebal buffer zone itu, lebih tebal penampan daripada projek itu, terutama sekali bila lalu sebelah sungai, melalui sungai, tebalkan lagi buffer itu lebih baik. Ini saya nak tunjukkan apa yang dipanggil SIPS. Dalam BMP itu ada sebut SIPS. SIPS ini dalam bahasa Melayunya resapan, tapi bahasa Melayu kalau kita sebut resapan, air dari atas masuk ke dalam. Tapi sebenarnya SIPS yang disebut dalam bahasa Inggeris ni, dalam konteks ekologi ini, SIPS ni maksudnya water table, air bawah tanah. Katalah ini permukaan tanah, air bawah tanah itu dah tinggi. Lama kelamaan disebabkan hakisan juga, tanah-tanah yang atas yang lembut ini terhakis dengan sendiri dan menjadi lopak. Dan lopak itu betul-betul berada sama paras dengan air bawah tanah, maka air seolah-olah timbul dari bawah. Sedangkan itu adalah water table. Inilah dipanggil punca air. Apabila kita melakukan pembinaan, terjumpa punca-punca air ini, jangan tutup. Jangan kita timbus tanah. Sebaik-baiknya kalau kita nak guna air, dah ada air percuma, sebab dalam construction industry kita perlu menggunakan air, kan? Untuk apa? Batching plant, terutamanya nak buat concrete blocks, menggunakan air yang dibancuh dengan pasir, dengan simen dan lain-lain. Menggunakan air juga untuk mencuci, katalah buat bangunan, setiap strata ada berapa? 30 strata, perlu guna air. Di samping menggunakan asid untuk mencuci tiles yang baru, perlu dibilas dengan air. Jadi air ini sangat penting, di mana dalam kajian yang dilakukan, dilihat air yang macam ni, pressure air bawah tanah ni tidak cukup kuat untuk menolak dia keluar sehingga menjadi mata air, sehingga mengalir jadi sungai. Kalau pressure air bawah tanah kuat, air yang dipanggil SIPS ni atau mata air ni keluar, mengalir menjadi sungai, itu dah dipanggil anak sungai, punca mata air. Dan apabila terjun di celah-celah batu, menjadi air terjun, kemudian menjadi air sungai. Yang ini dia tidak cukup power, dia hanya betul-betul sama paras dengan water table, dan dia stay dekat situ. Kerana tanah yang tepu dengan air ni tidak besar. Mungkin kolam dia, bukan kolam betul, kolam dia dah bawah tanah itu kecil. Jadi dia tidak jadi mata air yang mengalir sebagai sungai. So ini ada pun disebut ni tidak cukup volume, ya. Dan ini juga satu pengajian dalam ini bahasa orang putih ni, limnology dan geomorphology. Pengajian geomorphology ni, kita ambil geomorphology dulu pasal ini lebih dekat dengan saya. Geomorphology ni adalah bidang ilmu berhubung dengan pembentukan sistem pengairan daratan, pembentukan sungai, karakter dan struktur sungai menurut topografi tempat-tempat berkaitan. Tasik ladamnya sebahagian daripada ilmu geomorphology. Sungai V-shape, sungai U-shape, itu adalah sebahagian daripada ilmu geomorphology. SPM, STPM belajar sekarang ni, ya. Dan juga penghakisan dan pemendapan juga sebahagian daripada geomorphology. Jenis-jenis batu batan di tebing sungai juga sebahagian daripada geomorphology. Ini satu bidang geology. Ilmu limnology ni pula, yang ini
Yang ini bukan bidang saya belajar dan saya juga buat research sikit sebelum buatnya video ni kerana memang saya tak berapa pasti. Yang saya faham, ilmu limnologi ni adalah satu bidang yang mengkaji karakter kimia dia, sifat-sifat kimia, sifat-sifat fizikal dia, sifat-sifat biological dia, apa hidupan dia, sifat-sifat ecological habitat dalam sungai tersebut. Dia bukan bidang bentuk struktur pembentukan sungai, dia mengkaji ecological sungai itu dalam bentuk chemistry-nya, biology properties-nya, physical properties air tersebut, air sungai tersebut. Ilmu limnologi apabila digabungkan jadilah limnology geomorphology studies. Okey, dan jadi sistem pula sekarang. Dia perlu ada mereka ini dalam sektor construction dan SIPS ini ataupun resapan. Tolong betulkan saya, resapan di sini apa untuk mindset orang Melayu, resapan ni air masuk tanah. Tapi ini air tanah keluar. Yang saya tahu, air tu resap keluar tu sebagai mata air. Ada tidak perkataan lain menggantikan SIPS? Pasal orang putih sebut SIPS, tapi SIPS daripada bawah ke atas. Tolong carikan. Saya dah cuba cari tapi saya tak puas hati dengan bahasa yang digunakan. Jadi saya tak sebut dekat sini. Maka saya mengakulah apa yang saya tak tahu. Tolong saya sikit. Baik, biasanya tempat ni adalah tempat-tempat dataran yang rendah. Kita akan jumpa tempat-tempat ini kerana dataran rendah tu sangat hampir dengan water table. Ya, boleh juga jumpa tempat ni di kawasan-kawasan tinggi seperti bukit, bergantung kepada struktur batu. Sekiranya air bawah tanah itu pressure dia kuat, dia melalui rekan-rekan batu membentuk satu takungan air tepu dalam peringkat atas bukit, maka jadilah dia air yang keluar daripada bukit seperti mana you mungkin boleh nampak di Gunung Ledang, Gunung Jerai, di Kuala Kubu Baru tulis nama atas batu. Saya minum air yang keluar daripada Whip Holes Kuala Kubu Baru dulu. Ada beberapa orang pandang macam tu. Tahun 2001-2002 dah ada orang letak air itu keluar supaya kita boleh tadang. Saya pun minum lah. Hari ni tengok bersusun orang kat situ, katanya jadi ubat, bagus. Ada juga SIPS ini di peringkat yang lebih tinggi daripada tanah rendah, mungkin di kawasan lereng-lereng bukit atau cerun-cerun. Construction tak boleh clear tempat tu. Ini yang perlu disebut. Ataupun ini apa ni, galian, menggali tanah-tanah rendah yang memang air bawah tanahnya tinggi, kita gali untuk apa? Menjadi perigi, untuk menjadi kolam buatan manusia. Kat situ tolonglah jangan buat land clearing. Biarkan ada pokok-pokok dekat situ supaya air itu dapat berkumpul dan meresap dan air itu boleh digunakan. Baik, kita dah pun lihat nampak stream buffers, forest conservation areas juga jangan buat. Dan kita nak berbincang tentang sedikit sebanyaklah ada tempat-tempat kawasan di mana tanah-tanah itu rapuh. Saya bagi contoh, pernah lihat tak kuari ini untuk membuat batu kapur, tak silap saya. Tanah-tanah dia memang rapuh. Tanah-tanah kawasan gambut juga rapuh. Kalau ada bukit-bukit kawasan gambut dan beberapa jenis ada igneous rock dan sebagainya lah, macam-macam. Itu tanya geologis, saya bukan pakar bab tu. Tetapi penamaan batu ni you tanya geologis, tapi yang saya boleh sebut dekat sini sebagai environmentalist pakcik, bukan geologist. Terdapat beberapa jenis tanah apabila vegetation tu dibersihkan, tiada rumput. Apabila kita cabut rumput atau cabut pokok daripada tempat itu, soil yang terdapat di situ cepat mengering. Itu tanda awal bahawa tanah itu rapuh. Cepat mengering, dan apabila kita ambil, kita hanya slide saja, kita picit sedikit saja, dia dah menjadi habuk. That is a very early indication menunjukkan bahawa tanah itu tanah rapuh. Try to avoid buat clearing kat situ. Dan juga cerunan-cerunan semula jadi
limits of disturbance. Dalam konteks environmental compliance, syarikat-syarikat pembinaan, project owner atau project proponent perlu melorek, menandakan di mana you punya LOD, limit of disturbance. Makna dia apa? Kita lihat video dulu. Kalau you perhatikan, kita senang menggunakan perkataan sempadan. Sempadan tapak projek ini, kalau nak senang faham lah, sempadan tapak projek ini lah yang digelarkan sebagai limits of disturbance ataupun LOD. Okay. Di mana dalam BMP kita kena pastikan kalau sungai lah sebelah tu, bukan jalan raya, limit of disturbance ni dengan sungai tu kena ada, tadi dah sebut apa, buffer zone, zon penampan. Okay, kena ada buffer zone sungai supaya hakisan-hakisan daripada ekses nutrien dan sebagainya daripada tapak-tapak pembinaan ini akan melalui kawasan zon penampan sebelum memasuki sungai. Tapi dalam hal ini, sebelah tu bukan sungai, yang ini adalah highway. Dan apabila highway di sini, apa kita buat? Kita pastikan, nampak, pemaju ni saya respect lah. Dia walau bagaimanapun dia adakan zon-zon penampan di perimeter kawasan pembinaan. Mereka berusaha menanam rumput dan memelihara rumput. Mereka baja, mereka siram untuk memastikan aliran-aliran daripada projek ini tidak meresap keluar daripada bawah. Begini, ini semua adalah kekotoran projek. Tetapi namun demikian, walaupun ada wash through dekat sini, ni wash through lori keluar masuk, yang ni untuk lori keluar, ada wash through, tetapi walau bagaimanapun disebabkan sifat bahan-bahan binaan ini kadang-kadang terlalu halus, ianya warna putih kalau diperhatikan, bukan warna merah. Apabila kesan-kesan warna putih ini, maksudnya ia melibatkan habuk-habuk pasir yang sangat halus dan ia sebenarnya berunsur lumpur. So nak tahu apa itu limit of disturbance, itulah dia sempadan, di mana syarikat-syarikat pembinaan ini tidak boleh melakukan kerja-kerja construction di luar daripada sempadan ini, termasuk menyimpan bahan-bahan binaan di luar daripada LOD. Kena berada dalam LOD. Sebab itu tapak-tapak pembinaan kena menyediakan. Dalam hal ini ada, projek ini saya nampak ada, bahan-bahan binaan akan sampai ikut jadual, sequence. Dia tak datang sekaligus, dia datang based on needs, lebih kurang JIT lah, just in time punya konsep. Akan store satu tempat di satu yard, open yard, untuk digunakan bagi kerja-kerja pembangunan. Jadi bila ada schedule yang baik macam ini, dan juga ada zon-zon dipanggil limit of disturbance yang clear, kita dah buat map, ini dah ada dalam dia punya peta, circumference LOD ini dah jelas. Cuma yang saya risau ini, officer yang review BMP ni perlu faham. Saya yakin dia faham. Terdapat macam-macam impact indicators ataupun tanda-tanda kesan alam sekitar. Apa dia? Di antaranya, kalau dari video ini dah jelas dah, you boleh nampak ini apa. Tapi ini minima, jangan besarkan perkara ini cuma pelajaran These people, they have done their best Tapi namun untuk menceritakan secara ilmiah walaupun sedikit, itu merupakan kesan pencemaran ataupun tanda-tanda bahan daripada tapak projek ini telah terkeluar daripada LOD. Sepatutnya sedikit habuk pun tak boleh keluar, tapi disebabkan wash through ini mungkin
wash through ni berfungsi dengan baik, tetapi nak membersihkan tayar lori tu 100% is a big challenge lah daripada dulu sampai sekarang. Yang ini saya lihat dah terbaik. You pergi banyak lain tapak-tapak pembinaan, bukan kesan putih, tanah atas jalan. This is considered for me very good already, ya. Dan ini nak menceritakan apa? Impact indicator daripada LOD, limit of disturbance ni, daripada kerja-kerja grading, kerja-kerja penstoran, ada tak kesan yang keluar daripada limit of disturbance? Kalau ada, di antaranya ini. Apa lagi? Bunyi bising kena berada dalam lingkungan LOD. Apa lagi? Smoke, dust. Sebab itu kita kena buat ambient air monitoring, sebab habuk-habuk daripada tapak-tapak pembinaan ni mungkin disebabkan kerja-kerja pneumatic drilling atau grinding atau ada batching plant. Habuk-habuk ni akan dilepaskan keluar daripada LOD. Jadi habuk ni di atas boleh nampak tu, kadang-kadang boleh nampak. Kalau yang tak boleh nampak, kita boleh lihat melalui high volume sampling. Itu dipanggil environmental monitoring, untuk melihat ada tak indicator. Ini dipanggil indicator of impact. Inilah dia, indicator of impact, total suspended particulate dalam ambient air monitoring. Ini juga indicator of impact, jalan ini berubah warna daripada jalan raya menjadi putih keputihan. Ini adalah indicator of impact. Dan banyak lagi. Setengah-setengah projek itu selepas stormwater lalu disebabkan hujan lebat, merah, ini putih. Merah dan lumpur berkumpul di tengah-tengah highway, tengah-tengah jalan raya. That is severe impact indicator. Okay? Dan lain-lain indikator termasuklah laluan burung dan sebagainya kita boleh lihat. Termasuklah mungkin tanah itu berlaku sinkhole dan sebagainya. Tapi kalau tanah itu dah betul cukup mampat, seperti mana projek ini, tanah ini dah bentuk 2-3 tahun lebih awal, dah dibiarkan, dah buat clearing dah, ditanam dengan pokok-pokok dan ditanam dengan rumput 2-3 years earlier dia dah buat. Sebab itu saya respect, saya selalu ambil gambar dekat sini, saya respect cara dia buat, pasal benda yang saya mengajar 15 tahun lepas, I can see it in front of my eyes bearing fruit. Bukan maknanya saya mengajar dia, saya tak nak sebut dia ni siapa, tapi di antara lah. Baik, so that's about LOD. Until we meet in the next video, I wish everybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care, stay safe.